Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pergi kat lesson 9 bahagian kedua. This is part 2. Semalam kita dah start kita dah start tentang menceritakan pasal jenis isim yang tafdil, dan dia maksudnya perbandingan ataupun comparison comparison. So dan dia punya baseline dia tu adalah uh, isim musyabah, musyabah. So dekat sini let me see dekat mana yang saya punya nota itu. So dekat sini inilah dia punya isim musyabah, apa tu, sifat musyabahah. Jadi dia permanent adjektif. Lepas tu kita bina daripada sifat musyabahah tu untuk membuat perbandingan, maksudnya degrees of comparison. So daripada kalau kita bermula sifat tu, katalah kita cakap grade, grade. Kata grade tu besar. Jadi kalau dia lebih besar tu kita cakap greater. Dan kalau kita nak cakap paling besar, superlative tu kita cakap greatest. So kalau dalam Arabic, so kalau grade tu kabir. So kalau lebih besar, kita cakap akbar. Dan kalau paling besar, kita cakap al-akbar. Jadi kita dah cover that. Jadi sekarang kita sambung, kita sambung. Kita dah saya tak sure. Have we covered this one? Kita dah cover sifat musyabahat dalam Asmaul Husna. Jadi kita dah cover this one, this slide. Jadi kita dah cover this one. Jadi sekarang kita dah tengok kita ambil certain selection daripada Asmaul Husna. Dan the fact nama Al-Husna tu dia adalah isim tafdil. Isim tafdil maksudnya yang paling Al-Husna. Al-Husna yang paling cantik, yang paling baik, yang paling baik. The greatest, the most beautiful name. Hasna tu maksudnya beautiful. So tapi sebab nama tu adalah kita anggap sebagai muannas, jadi kita tak cakap ahsan, kita cakap husna. Husna. Jadi cuba kita kaji tengok. Jadi saya bagi contoh jadi kalau kita tengok sifat satu sifat, katalah sifat sesuatu tu kita cakap sebagai sami'. Jadi kalau seorang yang dia lebih besar sifat sami' tu, kita cakap asma'. Jadi asma' sama ada asma'u ataupun asma'ah. Itu kita bergantung pada i'rab. Jadi kalau basir, sifat sentiasa melihat. Jadi kita nak tukar ni kepada tafdil, jadi absar. Kalau karim, jadi akram. Jadi dia punya wazan tu kita tengok dekat yang kat sini. Af'al. Kalau dia mufrad dan dia muzakkar, dia selalunya kita bermula kita letak pada huruf yang pertama tu yang disimbolizekan sebagai fa. Jadi kita letak tu sebelum tu. Fa tu disukunkan, dimatikan. Ain tu dia ada fathah. Lam tu dia tak boleh ada tanwin, tak boleh ada kasrah. Dia walaupun dia apa orang itu majrur, jadi dia change restricted. Jadi maksudnya pattern ni adalah af'al, af'al. Jadi maksudnya daripada fa'il tu, daripada dia akan jadi af'al, af'al. Tetapi kalau dia muannas, kalau dia muannas, jadi pattern dia dekat sini ialah nampak ni, fu'la. Dia ada dua pattern berasaskan sama dia bergantung pada gender tu. Sama dia af'al ataupun fu'la. Jadi nama Allah dan kita ambil the format yang muzakkar tu. Yang nama Allah. Jadi karim dengan akram. Jadi kalau kat sini pun kita tengok khabir. Jadi kalau khabir itu Allah sentiasa sedar, sentiasa aware, the aware. Jadi khabir. Jadi kalau kita nak cakap lebih aware, kita cakap akhbar. Dan paling aware, al-akhbar. Sama juga dengan akram. Kalau paling generous, the most generous ialah al-akram. 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 Jadi sama juga dengan hakim. Jadi hakim tu adalah sifat bijaksana. Orang yang berhikmah, sesuatu yang berhikmah. I'm not talking about Allah, I'm talking about the general, the general sense pada orang, pada seseorang. Katalah seorang tu dia seorang yang hakim, sifat dia hakim. Tetapi kalau kita nak cakap jumpa lagi seorang lain,
dia lebih lagi hakim, ya, maksudnya dia lebih berbijaksana daripada wiser than the other person. Kita cakap dia adalah ahkam, ya, ahkam. Jadi Hamid, jadi kalau Hamid tu sifat terpuji, yang boleh dipuji, ya, katalah kita seorang tu Hamid. Tapi kalau kita nak cakap orang tu lebih dipuji, kita panggil dia Ahmad, ya, Ahmad. Jadi lebih dipuji, ya, lebih dipuji. Kalau Al-Ahmad paling terpuji, paling terpuji. Jadi sama juga kalau Ali adalah yang paling tinggi, ya. Ali tu bukan paling tinggi, tinggi, ya, Ali tu tinggi. Jadi kalau A'la lebih tinggi, Al-A'la is the highest, maksudnya paling tinggi. Sama juga dekat Hadir dengan Akbar, kita dah Akbar kita dah jaga dah. So kita ambil contoh dalam Al-Quran, dalam Al-Quran itu sendiri ini daripada saya rasa berguna untuk kita menggunakan Asmaul Husna untuk kita nak mendapat pahaman yang lebih tentang sifat musyabahah ni. Dengan mengkaji sifat-sifat Asmaul Husna. Ya, sifat-sifat Asmaul Husna, kita tengok wazan dia, pattern dia. Ya. Satu pattern dia yang sepatas sifat, ya, macam Sami, dia ada ya selepas huruf tengah tu. Jadi kalau kita nak mentukarkan dia jadi isim tafdil, kita gunakan pattern ni. Jadi ini yang kita punya formula. Okey, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran. Jadi kat sini kita tengok contoh, ya, kabir adalah sifat besar, ya, kabir. Jadi kalau kita nak cakap lebih besar, kita cakap akbar. Jadi ayat 217, in fact ayat ni quite famous, ya. Dia memang selalu yang dia quite lazim saya nak cakap, ya. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi maksudnya fitnah tu, dan fitnah itu adalah lebih besar daripada pembunuhan. Dekat sini kita membuat dekat ayat ni ada perbandingan nilai. Maksudnya there is a qualitative assessment, comparison antara fitnah dengan pembunuhan. Ya, pembunuhan tu dia al-qatl, the killing, ya. Jadi dekat sini dia punya comparison dia punya operating word, dia punya kalimat, ya, yang digunakan untuk membandingkan fitnah tu dengan pembunuhan adalah akbar. Inilah adalah isim tafdil daripada kabir tu. Maksudnya kita tak boleh cakap fitnah tu adalah besar dari pembunuhan. Kita kena cakap lebih besar. So in English, fitnah tu ialah trials, ataupun macam fasad lah, ya, dia macam trial. Okay, the trials, ya, are greater than the killing. Jadi yang fitnah yang saya bagi contoh fitnah yang berlaku adalah kezaliman, ya, saya nak cakap kezaliman yang dibuat pada orang Palestin, di mana yang Gaza tu dia tidak lain daripada satu prison, penjara, open air prison. Dan apa yang kita nampak sekarang tu adalah open air uprising. Sudah bersini untuk saya ayat ni dia apply pada fitnah yang sudah jatuh, yang dilalui oleh orang-orang yang di Gaza sekarang. Dan juga pada tempat lain, kita Allah Alam, ni tak kisah bangsa, tak kisah apa, yang kita tak nak adalah fitnah. Dia adalah lebih besar, akbaru, ya, daripada killing. Setengah orang kita takut nak pergi berperang semua sebab kita rasa fitnah tu tak apa. So, tapi dia jangan pula buat unnecessary killing. Maksudnya dia dalam konteks syariah, ya, dalam konteks syariah, dalam konteks di mana apa-apa hukum tu di bawah fiqh, ya, sebab ada banyak fiqh, termasuk fiqh jihad, ya, termasuk fiqh perjuangan. Dia ada dia punya rule dia, the rules of engagement, the rules of war, semua tu ada. Tak ada siapa simply boleh simply bunuh. Sebab siapa orang yang bunuh tanpa sebab, tanpa apa-apa, tanpa hak, hukum kisas, ya, ingat, ya, kisas yang kita dah belajar tu akan ada, ya. Hukum kisas tu maksudnya a life for a life, ya, an eye for an eye. So this is just an example.
Jadi kita tengok surah Al-Isra. Dalam Al-Isra. Jadi kita tengok dekat sini. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan perhatikanlah ya, bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain, dan pastilah ya, dekat sini wal akhiratu tu dia ada penekanan ya, sebab dia bermula dan ada lam kat situ ya, harf lam takkid ya, dia ada penekanan lam tu. Jadi walal akhiratu maksudnya kehidupan akhirat ya. Akhirat tu betul-betul ya, itu maksudnya. Lal akhirat tu betul-betul akbaru. Kat sini disebutkan sebagai lebih tinggi, tapi untuk saya akbaru tu kabir adalah besar. Dia lebih besar darajatnya, peningkatannya, dia degrees ya, dia degree. Darajat tu dalam bahasa Inggeris degrees. Dia ada degrees. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab pun darajat ya, darajat. Ataupun kalau dia punya mufrad tu kita panggil darjah ya, darajah. Tapi kalau dia punya jamak tu darajatin. Maksudnya dia degrees ya, lebih besar dia punya darajat tu dan wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Jadi ini contoh isim tafdil menggunakan perkataan akbaru sebagai the operating word, maksudnya sebagai kalimat yang membuat perbandingan antara dua perkara. Kita tengok surah Al-A'la. Jadi surah Al-A'la tu very popular kan. Jadi allazi yaslan narul kubra. Jadi apa maksud kubra sini? Al-kubra. Jadi al-kubra dekat sini dia adalah isim tafdil. Ya, dia isim tafdil. Dekat mana? So kat sini kita tengoklah, sebab katalah dia muannas, sebab api tu ya, dekat sini tengok apa yang nak disifatkan. Yang nak disifatkan dekat sini adalah an-nar. Jadi apakah sifat an-nara itu adalah api kan? Jadi isim tafdil dekat sini, kalau kita nak cakap an-nara, katalah kabirah kan? Katalah boleh cakap al-kabirah. An-nara kabirah. Sebab kabirah tu, nar tu dianggap sebagai muannas. Jadi kalau kita nak tengok hanya sifat sifat musyabahah, kita boleh cakap dia adalah kabirah. Tetapi sebab dia paling besar, the greatest. So jadi al-kubra, bukan al-akbar. Sebab al-akbar dia merujuk kepada muzakkar. Kalau yang benda yang nak disifatkan ataupun nak dibandingkan tu adalah muzakkar, tapi dekat sini an-nar yang nak disifatkan tu adalah muannas, sebab tu kita panggil al-kubra. Jadi paling besar. Di sini dialah yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar, tapi untuk saya yang paling besar, yang the biggest. Ya, yang the biggest, sebab dia ada elemen perbandingan. Katalah contoh perbandingan azab-azab yang lain tu. Ya, okey, dekat situ. Itu kalau kita nak tengok macam mana ya akbar ataupun kubra tu dalam ayat Al-Quran. Sekarang kita tengok yang Hasan ya. Hasan kalau isim musyabahah tu Hasan, cantik. So kalau nak jadikan isim tafdil dia Hasan ya, Hasan. Jadi kita tengok dalam surah Al-Mulk. Very popular kan surah Al-Mulk. Jadi kita tengok kat sini allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi allazi yang menjadikan mati dan hidup ya, al-maut kematian ya, the death ya, al-maut wal hayah dan kehidupan, supaya dia menguji kamu ya, supaya siapa di antara kamu yang lebih baik, ahsanu, lebih baik dalam apa? Apa yang nak membuat perbandingan tu? Apakah benda yang nak disifatkan ya? Perbandingan apa yang nak dibuat? Dekat sini perbandingan dia adalah membuat pada amal. Amal. Ya, amal. Amal tu yang nak dibandingkan sebagai ahsan. Mana yang lebih baik.
Ya, mana yang lebih baik? Kita tengok dekat surah Sad ya. Jadi surah Sad kat sini wa ghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Jadi maka kami ampunkan kesalahannya dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya. Husna, tempat kembali yang sebaik-baiknya. Dekat sini merujuk yang kesalahannya itu adalah isim dhamir, isim dhamir mutasil. Ya, kita tengok yang wa ghafarna lahu. Tu isim dhamir mutasil ghaib merujuk kepada Nabi Daud. Ya, alaihissalam ni merujuk kepada Nabi Daud alaihissalam dalam surah Sad ni. Jadi maksudnya dekat sini ialah ampunkan kesalahannya, Allah mengampunkan kesalahannya, kami mengampunkan kesalahannya dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jadi perbandingan yang nak buat sekarang adalah Ma'ib. Jadi Ma'ib adalah tempat kembali. Ya, tempat kembali. Jadi tempat kembali ni perkataan husna digunakan, bukan ahsan. Ya. Kenapa husna digunakan? Sebab ma'ib tu dia kena selari dengan ma'ib di mana dia anggap sebagai mu'annas. Ya, sebab ma'ib tu tempat tu dia dianggap sebagai mu'annas, ya, female ataupun apa nak cakap masculine, feminine kan, dia dianggap sebagai feminine. Jadi wa husna ma'ib. Jadi dalam surah Al-A'la kita tengok baqa dengan abqa. Baqa tu lasting ataupun kekal. Dia kekal. Saya tak sure the spelling itu baqa ke ataupun ada ya yang selepas tu, saya tak sure. Boleh check sama ada spelling saya correct tak baqa tu. Abqa tu betul, baqa tu saya tak sure. Tetapi saya tak sure whether it's baqa dengan ya ataupun ba alif qa. Maksudnya dia ada ajwah kat situ, ya. Dia maksudnya dia ada alif dekat situ, ya. Ada follow, ada ajwah. Okey, tetapi the point yang saya nak buat ialah perbandingan. Jadi apa yang nak dibandingkan sini? Jadi dalam surah Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi maksudnya apa yang nak dibandingkannya adalah akhirat. Ya? Akhirah. Akhirah tu yang nak dibuat penilaian. Satu penilaian menggunakan isim tabdil. Nah, apa dia? Tabdil itu adalah satu ialah khairun, penilaian yang bahawa ia adalah baik. Sifat akhirah tu adalah baik. Ya? Adalah baik. Dan wa abqa. Jadi abqa tu adalah lebih kekal. Ya? Abqa tu adalah lebih kekal. Jadi saya tak sure ya. Okey, cuba saya sambung dengan Allah ya, surah Allah. Jadi dekat sini Ali dengan Allah. Ali itu tinggi. Ya, tinggi. Jadi Allah tu adalah lebih tinggi. Jadi surah Al-A'la ya. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Ini perintah ya, perintah untuk kita bertasbih nama Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Maksudnya bertasbihlah nama Allah ya. Asma tu nama-nama Rabbika, Tuhan kamu. Al-A'la ialah the most high. Dia sebab ada alif lam kat sini. Katalah dia A'la sahaja tanpa alif lam, dia lebih tinggi. Ya. Dia lebih tinggi. Saya terpaksa mute-kan, saya dapat dengar background ya sekejap ya. Okey. Minta maaf saya mute-kan. Jadi maksudnya A'la tu adalah lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Kalau A'la, tapi kalau kita cakap Al-A'la, dia jadi paling tinggi, the most high. Ya, the most high. Kenapa saya letak yang bahasa Inggeris of Ali punya translation? Sebab saya nak compare, sebab dalam bahasa Melayu dia semua maha-maha. Jadi saya, the point saya nak buat dalam ayat ni sebab saya nak refer pada isim tabdil. Ya, isim tabdil. Jadi kalau isim tabdil tu nak membuat comparison. Jadi most high tu kita panggil Al-A'la tu adalah superlatif, paling tinggi. Ya, paling superlatif. Jadi dalam surah Al-Baqarah juga sama juga kita dapat ini dalam daripada perkataan mengetahui. A'lamu. Jadi saya cut terus.
Dekat ni wal asbata kanu hudan au nasara. Kul. Katakanlah kul. Antum a'lamu amillah. Jadi katakanlah ini sebuah ni diberitahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum, adakah Hamzah dekat sini apa kita panggil, apakah half istifham ya, Hamzah istifham. Maksudnya dia soalan, dia question mark ya. Yang kita dah study sebelum ni, lesson nombor 8. Jadi ada antum, adakah kamu, ya, ataupun kita nak cakap bahasa Inggeris, are you, ya, a'lamu, do you know more, ya, a'lamu tu adakah kamu semua lebih mengetahui daripada Allah, ya, amillah tu ya, maksudnya daripada Allah. Adakah kamu lebih mengetahui daripada ni. Dekat sini alamu tu nanti kalau kita nak belajar isim apakah fi'il lah, kalau kita nak belajar fi'il mudhari, sebab dia nampak macam ada persamaan dengan alamu yang maksudnya saya tahu, saya tahu. Maksudnya alamu, sebab ada dalam surah Al-Baqarah yang lain di mana Allah memberitahu kepada malaikat yang saya tahulah ya, apa yang kamu tidak ketahui ataupun saya lebih tahu, ya. Tapi dekat sini ini bukan fi'il, ini adalah isim tafdil, ya. Kalau fi'il pun ada juga fi'il mudhari, ya, tapi itu kita cover later. So, and then lepas tu, waman azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan apakah kamu yang lebih mengetahui ataupun Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada Allah yang menyembunyikan syahadahnya daripada Allah. Maksudnya zalim kita anggap sebagai sifat musyabahah, orang yang zalim. Jadi kalau azlamu tu adalah lebih zalim, ya, adalah lebih zalim. Jadi kita berhenti dekat sini. InsyaAllah hari Jumaat kita sambung, kita nak buat apa, kita nak panggil dia punya kita nak buat formatting dia mengikut untuk seragam dengan 4 aspek isim tu. Daripada i'rab dia, daripada gender dia, sama ada dia tu adalah muzakkar ataupun muannas, dan bilangan dia. Sebab dia kena ikut the rule isim yang kita ada ni, ya, sama ada dia mufrad ke, musanna ke, dia jamak, jamak sound plural tu jamak salim ataupun dia broken plural. Maksudnya dia pecah, ya. So dia ada dia punya format dia. So that will become insyaAllah kita cover hari Jumaat. So saya stop the recording. Kalau apa-apa soalan, this is the time to ask me the question. Just hold on.